Zionis merupakan satu perkataan yang cukup sinonim dengan negara Israel. Apakah sejarah di sebalik perkataan Zionis ini dan apakah implikasinya ke atas ketamadunan manusia hari ini? Pada awalnya, Zionis merupakan gerakan politik kenegaraan di mana misinya adalah untuk mencipta dan mengekalkan sebuah negara Yahudi di Timur Tengah. Walaupun mengikut pemahaman dan ajaran ortodoks agama Yahudi, bangsa Yahudi adalah bangsa yang dilarang Tuhan untuk mempunyai negara sendiri sehingga kedatangan Mesias. Namun, hal ini tidak menyekat gerakan Zionis untuk melobi demi mencapai cita-cita mereka. Untuk mengetahui tentang sejarah Zionis ini, mari kita semua imbas kembali ke tahun 1897. Pada tahun 1897, seorang lelaki dengan nama Theodor Herzl, iaitu seorang jurnalis dan aktivis politik, telah menubuhkan World Zionist Organization atau Organisasi Zionis Sedunia. Pada ketika itu, beliau mengetengahkan idea supaya orang Yahudi mempunyai negaranya sendiri. Herzl berpandangan demikian disebabkan bangsa Yahudi hidup dengan sengsara di Eropah ketika itu. Sentimen antisemitik yang berleluasa di Eropah menyebabkan Herzl berpandangan bahawa untuk melepaskan Yahudi dari belenggu kesengsaraan, mereka perlu mendapatkan tanah mereka sendiri. Tanah Palestin telah dipilih dan organisasi ini mula menjajah slogan "A land without people, for a people without a land", atau bermaksud tanah tanpa manusia untuk manusia yang tanpa tanah. Namun, masalahnya, tanah Palestin ketika itu bukanlah tanah yang tiada manusia. Ia telah dihuni oleh orang Arab, Yahudi dan Kristian yang hidup dengan aman kebanyakan waktunya sejak zaman berzaman lamanya. Tetapi, hal ini tidak memberikan sebarang kesan bagi Zionis Kristian yang tinggal di Barat dan juga kepada Zionis Yahudi yang tinggal di Eropah. Setelah kejatuhan kerajaan Uthmaniyah pada Perang Dunia yang Pertama dan dengan sokongan dari British, perpindahan Yahudi ke tanah Palestin telah berlaku. Perubahan besar-besaran berlaku selepas Perang Dunia Kedua, di mana Holocaust yang berlaku telah mendapat simpati negara-negara Barat dan mereka mula menerima idea negara Yahudi di Palestin. Namun, bukankah ini seperti menjajah negara berpenghuni yang lain? Kenapakah idea seperti ini boleh diterima oleh Amerika Syarikat dan negara-negara Barat yang lain? Kami akan merungkaikan persoalan ini di masa akan datang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dengan perpindahan ini, konflik telah berlaku di antara penduduk asal Palestin dan pendatang Yahudi yang mahu merampas tanah mereka. Untuk menyelesaikan masalah ini, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah bersetuju dengan penubuhan dua negara berbeza di antara negara Israel dan Palestin. Israel telah mengisytiharkan kemerdekaan mereka pada tahun 1948. Hal ini diterima dengan hati terbuka oleh Harry Truman, iaitu Presiden Amerika Syarikat ketika itu, pada keesokan harinya. Dengan penerimaan itu, gerakan Zionis yang bermula hanya dengan propaganda slogan "A land without people, for a people without a land" telah berjaya mencapai misinya. Israel kemudiannya mula menjerah kejiranan berdekatan dan di penghujung perperangan 6 hari yang berlaku pada 5 Jun 1967 sehingga 10 Jun 1967, Israel telah memantapkan lagi penguasaannya di benua berkenaan. Muslim dan Kristian yang tinggal di tanah Palestin sejak zaman berzaman menjadi mangsa keadaan yang disisihkan. Pada tahun berikutnya, pada 19 Jun 1968, di Kongres Yahudi Sedunia yang ke-27, mereka telah memperkenalkan The Jerusalem Program atau Program Jerusalem. Dalam program ini, mereka telah memperkenalkan 5 misi yang menjadi tulang belakang Zionis moden hari ini. Misi-misi tersebut adalah: yang pertama, kesatuan bangsa Yahudi dan sentraliti Israel dalam kehidupan mereka. Yang kedua, pengumpulan orang Yahudi sedunia ke tanah asal bersejarah mereka di Israel. Yang ketiga, menguatkan negara Israel
bersesuaian dengan visi kenabian, iaitu keadilan dan keamanan. Yang keempat, pengekalan identiti Yahudi dengan menggalakkan pembelajaran Yahudi dan bahasa Ibrani dengan mengekalkan ciri-ciri spiritual dan budaya Yahudi. Dan yang terakhir, mempertahankan hak Yahudi di mana sahaja. Walaupun begitu, apa yang kita lihat di dunia hari ini, amalan mengekalkan keadilan dan keamanan hanya terhad kepada bangsa Yahudi dan ia lenyap di kalangan mereka yang bukan Yahudi. Tentera Israel hari ini telah menjarah dan menjajah lebih banyak tanah Palestin. Pelbagai pembangunan penempatan haram telah dibina di atas tanah Palestin, walaupun ia mendapat tentangan dari komuniti antarabangsa.